Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni aku nak review filem tahun 1980-an tak silap. Tajuknya ialah Rahsia. Filem ni adalah filem yang cukup-cukup ikonik di eranya. Dibintangi oleh tak silap aku Nur Kumalasari. Dan diarahkan oleh Othman Hafsham yang memang terkenal dengan filem-filem macam Soalnya Siapa kan, apa semua tu, Kadipak-Kadipak Cinta kan. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Okey, Rahsia ni merupakan sebuah filem seram, yang mana dibintangi oleh Syukri Hashim. Ada Nur Kumalasari kat dalam ni, ada Yusof Aslam pun ada Emrah Jolie sebagai watak-watak sampingan. So benda tu bring back the memory lah, sebab kebanyakan pelakon-pelakon dalam filem ni pun dah pergi meninggalkan kita. Dan bila kita tengok filem ni pun kita akan throwback balik ke zaman-zaman tersebut. Okey, Rahsia ni adalah sebuah filem yang unik. Pada aku ianya adalah sebuah filem yang inspired by Hollywood punya style filem-filem seram ketika itu kan. Kita ingat ketika itu kita ada macam Friday the 30th, kita ada Nightmare on Elm Street, dan aura tersebut dimasukkan dalam filem ni, diadapt menjadi sebuah filem yang ikut culture Malaysia. Filem ni ringkasnya lah berkisar pasal sepasang suami isteri yang ada dua anak. Dia berpindah ke sebuah rumah tepi pantai, dan kemudiannya terjadi satu kejadian lah di mana anak mereka ni mati lemas. So dia orang accept lah perbagian si anak ni, dan tinggallah seorang lagi anak ni. Dan selepas beberapa lama dia orang diganggu oleh satu entiti dalam rumah tersebut, dan dia orang ingat pada awal-awal ni adalah roh anak dia yang kembali untuk berjumpa dengan mereka. Tetapi sebenarnya ada satu rahsia yang tidak diketahui yang diorang terpaksa selesaikan. So filem ni mempunyai twist yang pada aku memang agak bagus untuk era itu. Cuma sayangnya mungkin pada penontonan aku di era sekarang tahun 2022, aku rasa twist tu lebih bagus kalau twistnya dibuat dalam bentuk visual. Sebab some of twist ni lebih banyak kepada bercerita. So kalau siapa yang tidak mendengar dialog dengan baik, tidak peka dengan dia punya dialog, aku rasa mungkin dia orang akan lepas daripada twist tersebut dan kurang feel kita nak tonton filem ni. Tapi filem ni is very simple, dan pada aku salute dia punya style of horror. Horror filem ni memang luar biasa. Tidak ada hantu-hantu yang menjelma, tidak ada hantu-hantu yang macam kita tengok sekarang, tidak ada elemen-elemen jump scare. Dia lebih kepada misteri. So benda tu agak bagus lah. Dia tak adalah kalau kita nak tengok filem ni just nak takut sebagai jump scare. There's no jump scare at all. Dan ketakutan bagi siapa yang menonton filem ni bergantung kepada dia punya gelapnya suasana itu. Beberapa scene-scene yang pada aku agak menakutkan, especially patung, piano main sendiri, suasana dalam rumah, yang pada aku berjaya memberikan aura seram itu sendiri, dan pada masa yang sama buatkan kita ternanti-nanti nak tahu siapa sebenarnya roh yang mengganggu mereka ni kan. Dan benda tu ada agak-agak bagus lah, sebab watak Yusof Aslam, watak sampingan ni yang keluarga dari Yusof Aslam ni, aku tak ingat nama dia, Salim ke apa, Kamil ke apa, aku tak ingat. So watak ni adalah watak yang nak bagi twist itu kepada penonton, dan the connection between keluarga ni dengan watak Yusof Aslam ni agak bagus dekat situ untuk membina satu macam plot twist yang berkesan. Macam tu. Sebab tu filem ni adalah filem yang sentiasa dikenang sampai sekarang kan. Kalau kata siapa yang 90-90-an dulu kalau tak bercakap pasal filem Rahsia ni, adalah sesuatu yang memang mungkin dia orang tak pernah tengok movie lah kot. Tapi bagi penggemar movie di era 90-an, 80-an, Rahsia adalah sebuah filem yang boleh dijadikan cult classic. Aku dengar dia orang nak buat remake, tapi aku tak tahulah jadi ke tak. Tapi harap-harap dia orang buat lah, sebab filem ni ada potensi untuk maju di era sekarang ni, tambah pula dengan teknologi baru ni kan. Tapi bercakap pasal filem klasik ini sendiri, aku paling suka satu aspek. Filem ni memang rakaman dialog dia bukan dubbing. Dia memang direct on set. So benda tu adalah sesuatu yang agak bagus, sebab kita dapat tengok lakonan Nur Kumalasari, semua tu memang nampak real. So memang diorang berlakon bukannya dilatari oleh dialog-dialog dubbing yang memang kadang-kadang nampak flat.
kan. So apa yang berlaku dekat set, dia orang berlaku macam tu, itulah yang terhasil macam ni audio tu. Dan benda tu adalah satu benda yang memang cukup baik dan berjaya menambahkan kualiti filem ni. Walaupun aku tonton filem ni dengan kualiti yang agak kurang baik lah, sebab mungkin filem ni dah kita tak jumpa kot kualiti filem-filem yang agak bagus, kualiti yang lebih baik. Aku rasa aku puas hati jugalah menonton walaupun dalam keadaan yang agak kurang selesa dengan visual dia yang kadang-kadang nampak blurry so on. Tapi just nak throwback balik filem ni di era sekarang, just nak tengok-tengok balik. So aku puas hati dan aku bagi filem ni 4 bintang. Ianya adalah sebuah filem yang orang-orang sekarang patut tengok. Kembali balik ke era di mana orang tak momokkan penonton dengan hantu-hantu yang mengarut-mengarut. Orang tak momokkan kita dengan jump scare yang berlebihan. So filem ni filem yang cukup dos, cukup baik, dan pada aku ini adalah sebuah koleksi filem Malaysia yang mungkin jarang diterbitkan, dan ianya adalah sebuah permata yang mungkin ramai yang dah lupa. So aku bercakap lah pasal filem ni, dan harap-harapnya kita dapat tengok. Maybe someone remake filem ni, maybe someone akan clear dia buat digital version ke untuk rahsia ke apa ke, dan kualiti dia pun mungkin akan berjaya naik taraf kan. Dan there's nothing to talk about. Aku rasa tentang keburukan dia aku rasa tak banyak lah. Sebab filem ni filem di era 1980-an, 1987. Jadi kalau kita nak bercakap pasal dia punya visual, punya trick, macam mana dia orang buat piano boleh berbunyi tanpa efek kan, mata patung berkelip sendiri, benda tu adalah benda yang cukup bagus. Sebab ketika itu dia orang buat practical effects. So itu adalah benda yang harus dipuji. Dan trik-trik tersebut aku rasa sekarang dah pembikin filem sekarang dah just kita buat pakai CGI lah, buat CGI saja. Dan benda tu lah yang menyebabkan filem nampak murah. Okay, dan sekarang rahsia ni nampak mahal disebabkan itu, disebabkan oleh dia punya trick shot dia punya style untuk menunjukkan nak bagi seram itu sendiri, yang pada ketika itu agak susah untuk dibikin, berjaya dibuat oleh sebuah filem Melayu. Dan aku rasa itu sahajalah kot pendapat aku berkenaan dengan filem rahsia. Filem ni is a must watch. Walaupun adalah certain part yang mungkin kurang, mungkin dah tak relevan dengan era sekarang, aku rasa ini adalah suatu khazanah yang mungkin hampa perlu throwback dan tengok. Aku tonton filem ni dekat Siar. Okay, mungkin hampa cari dekat YouTube hampa takkan jumpa lah. Okay, boleh tengok dekat Siar ataupun Unify TV dia silap. Unify TV hampa check lah dulu kalau ada. Kalau tak ada, you just go to Siar. Okay, pergi tengok dekat sana. Dan benda ni adalah satu tontonan yang boleh orang kata buatkan kita tengok, oh rupanya dulu-dulu tahun 1980-an ada filem Malaysia yang bagus. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem rahsia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.